Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hamdan Amir dalam edisi khas Soal Jawab bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sejak kebelakangan ini, ada beberapa pihak yang mengkritik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan beberapa isu pengurusan keuangan dan pentadbiran. Malah, ada pihak yang meminta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melepaskan jawatan kerana mereka berpendapat UMNO dan Barisan Nasional akan tewas dalam pilihan raya umum akan datang sekiranya beliau terus memimpin. Untuk menjawab semua persoalan ini serta beberapa isu lain, saya mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Selamat datang ke edisi khas Soal Jawab, Datuk Seri. Terima kasih. Saya ingin mulakan sesi kita, Datuk Seri, dengan menyampaikan rasa simpati kami kepada Datuk Seri dan juga warga kerja Pejabat Perdana Menteri di atas kehilangan sahabat Datuk Seri yang cukup rapat, arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis, dan juga dua pegawai kanan yang paling rapat dengan Datuk Seri, Allahyarham Datuk Seri Azrin Alias dan juga Datuk Fuad. Bagaimanakah Datuk Seri menangani kesukaran dalam saat-saat yang berduka cita ini? Tentu sekali kehilangan mereka bertiga merupakan satu tragedi bagi pejabat Perdana Menteri, lebih-lebih lagi bagi diri saya sendiri, tentu sekali bagi keluarga mereka, sahabat handai. Dalam konteks pentadbiran negara, Tan Sri Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jajis telah memberi sumbangan yang besar dalam berbagai kapasiti dalam negara dan luar negara. Allahyarham Datuk Azlin dalam pentadbiran pejabat saya telah menjalankan tugasnya dengan efisien, dengan amanah. Begitu juga Allahyarham Datuk Fuad sebagai setiausaha sulit saya telah pun menjalankan tugasnya dengan baik. Namun walaupun saya tetap dalam kesedihan, tetapi kehilangan mereka itu, pemberian mereka itu menguatkan lagi iltizam saya untuk terus menjalankan tugas-tugas saya, memimpin negara kita dengan sebaik mungkin untuk mencapai segala impian, segala cita-cita dan wawasan negara. Kita dapati baru-baru ini, Datuk Seri, kerajaan membuat penilaian semula dari segi perkembangan ekonomi negara kita akibat tekanan-tekanan yang kita hadapi secara global dari segi ekonomi. Bagaimanakah Datuk Seri melihat usaha-usaha yang telah dijalankan setakat ini dari segi memantapkan lagi ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi? Memang penilaian semula itu sangat kena pada masanya. Berikutan dengan kejatuhan harga minyak agak begitu drastik, mengudum jatuh hingga pada paras separuh daripada masa-masa sebelum ini. Sudah tentu mana-mana negara pengeluar minyak, terutama sekali, terpaksa membuat pengubahsuaian, adjustment kepada kedudukan fiskal negara supaya dengan langkah-langkah yang lebih proaktif kita dapat menjamin bahawa fundamental ekonomi negara kita masih kokoh. Ini yang saya nak tekankan. Meskipun harga minyak jatuh, tetapi fundamentals negara kita, ekonomi negara kita tetap utuh dan kita masih boleh mencapai kadar pertumbuhan yang sederhana tinggi. Kita masih boleh menarik pelaburan. Kita masih lagi boleh melaksanakan pembaharuan transformasi negara. Dan kita boleh terus memastikan rakyat Malaysia terbela. Ya. Kita dapati banyak pihak yang menyambut baik usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan dari segi memantapkan lagi perkembangan ekonomi negara. Tapi dalam pada itu, Datuk Seri, ada juga pihak-pihak tertentu yang nampaknya tidak berpuas hati dengan cara pentadbiran Datuk Seri sendiri sebagai
Perdana Menteri. Saya ingin khususkan kepada kritikan yang dibuat sejak akhir-akhir ini oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap kepimpinan Datuk Seri sendiri. Bagaimanakah Datuk Seri melihat kritikan yang datang ini? Saya tetap menghormati Tun Mahathir. Seperti mana saya menghormati semua rakyat Malaysia. Saya terbuka kalau sekiranya apa-apa mana-mana pihak yang nak mengkritik kepimpinan saya, pentadbiran saya. Saya harap kritikan itu dibuat dengan penuh berhemah dan cara bertanggungjawab. Saya meneliti, saya menimbang kewajaran setiap kritik itu, tapi perlu saya tegaskan pada kesudahannya, saya perlu membuat keputusan sebagai Perdana Menteri dan sebagai Presiden UMNO, dan saya bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia dan saya bertanggungjawab pada parti. Itu saya nak tegaskan. Apapun pendapat mana-mana individu, pada kesudahannya saya akan bertanggungjawab kepada rakyat dan kepada parti. Kita ambil contoh misal kata Datuk Seri pengenalan GST pada 1 April. Ada juga pihak yang beranggapan mungkin dari segi timing GST diperkenalkan itu kurang sesuai dikala rakyat merasakan kesan ekonomi dunia yang memberi kesan kepada Malaysia itu juga menghimpit mereka. Apa komen Datuk Seri? Sebenarnya tak ada masa yang sesuai, yang dikatakan sesuai nak perkenalkan GST. Yeah. Tetapi kalau kita lihat pada keseluruhannya, antara faktor yang boleh dikatakan menyebelahi langkah kerajaan untuk memperkenalkan GST, harga minyak dah jatuh. Bila harga minyak jatuh, maknanya harga petrol dan diesel lebih rendah daripada masa-masa yang lalu. Itu satu, rakyat mendapat faedah daripada penurunan harga minyak dunia. Yang kedua, kerajaan telah buat persediaan yang begitu lama. Soal GST ni sejak tahun 80-an lagi. Bukan perkara baru. Jadi kita laksanakan dari segi makronya sesuai masanya, sebab kerajaan perlu kepada punca kewangan tambahan. Sebab hasil dividen daripada Petronas akan berkurangan kerana harga minyak dah jatuh. Jadi amat sesuai kita perkenalkan sekarang, dan kita juga telah membuat satu bentuk di mana banyak produk perkhidmatan keperluan rakyat, barang-barang keperluan rakyat yang di zero rated ataupun dikecualikan. Lebih pada 4,000. Tak pernah mana-mana negara yang buat cara sedemikian. Dan ini bukan percukaian, cukai tambahan. Ini penggantian kepada cukai perkhidmatan dan jualan SST. Yang selain daripada itu, kita juga tambah BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Kita bagi pengurangan cukai peribadi antara 1 hingga 3%. Dan kita kurangkan cukai korporat juga 1%. Jadi pakej kalau kita lihat keseluruhannya adalah pakej yang tidak membebankan rakyat. Kerana kita nak pastikan pelaksanaannya. Ini pokoknya. Pelaksanaan dari segi penguatkuasaan. Kalau ada pihak yang komplain, dia bukan pengenalan GST sebenarnya, tetapi pihak peniaga yang mengambil kesempatan. Peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Bukan semua. Ada yang telah mengiklankan harga tak naik. Ada yang kata harga akan kurangkan. Misalnya harga kereta kurangkan. Ada rangkaian supermarket seperti Maidin yang katakan kekalkan harga. Ada yang kedai kain yang kata mereka akan absorb GST dan sebagainya. Jadi yang kita nak pihak penguatkuasaan ambil tindakan ialah peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Kita faham, Datuk Seri, bahawa barangan-barangan yang menjadi kegunaan harian yang utama bagi rakyat Malaysia dikecualikan daripada GST. Tapi ada juga kalangan rakyat yang membangkitkan soal apabila mereka pergi ke kedai untuk
makan makanan orang Malaysia lah. Misal kata satu nasi lemak ataupun roti canai dengan teh tarik juga dikenakan GST. Kalau nak beli kecap tomato misal kata, sos Maggi pun misal kata, pun dikenakan GST. Jadi mereka bertanya, bagaimanakah GST ini tidak membebankan rakyat sedangkan mereka keluar hari-hari makan di kedai kopi pun kena GST. Kalau pihak tu tak sepatutnya mengenakan GST, tolong laporkan pada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Ya. Di sini letaknya kuasa pengguna. Kita mesti tahu bahawa kita ada kuasa. Kuasa pertama, kita boleh pilih mana-mana kedai yang kita nak beli barangan ataupun kita nak kedai-kedai makan ke apa ke, kita boleh pilih satu. Jadi mana yang kedai-kedai yang tak bertanggungjawab, yang saja sengaja menaikkan harga lepas tu menyalahkan pihak kerajaan, kita jangan pergilah pada kedai itu. Sebab banyak kedai lain. Kedai alternatif lain banyak. Yang kedua, kita mesti lapor pada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pihak custom. Jadi, buatlah, gunakan kuasa sebagai pengguna. Lambat laun, mereka yang mengeksploitasikan keadaan ini, mereka akan kehilangan pembeli. Ya. Saya nak kaitkan kembali antara BRIM, pemberian BRIM dan juga GST. Seperti yang disuarakan oleh Tun Dr. Mahathir juga, bahawa masa yang tidak sesuai, mengikut pandangan beliau, tidak semestinya betul, tidak sesuai untuk dilaksanakan GST, dan handout BRIM bukan satu kaedah yang berkesan untuk diambil langkah oleh kerajaan. Apa pandangan Datuk Seri? Dia bukan handout. Sebenarnya BRIM ni merupakan social safety net yang telah dicadangkan oleh Jawatankuasa Fiskal. Bukan saya sendiri, tapi Jawatankuasa Fiskal, komiti yang terdiri daripada jabatan-jabatan kerajaan termasuk Bank Negara, EPU, Kementerian Kewangan dan sebagainya. Bila mereka bincang, pada mulanya kerana kita nak kurangkan subsidi pukal. Maknanya subsidi pada minyak kita nak kurangkan sebab banyak ketirisan, banyak pembaziran, banyak pihak yang tak layak dapat subsidi, mendapat faedah subsidi. Jadi kita kata kita kurangkan, tapi kita kena kurangkan berperingkat-peringkat. Kalau kita kurangkan, kita jimat perbelanjaan kerajaan. Bila jimat perbelanjaan kerajaan, sebahagian daripada penjimatan itu kita salurkan balik kepada rakyat. Jadi kalau rakyat terpaksa membayar harga minyak lebih, mereka adalah orang kata timbal balas dalam bentuk BRIM. Pada mereka yang berpendapatan 3,000 ke bawah. Sekarang ni kita tambah sikit pada 4,000, tapi 3,000 ke bawah ada timbal balas. Jadi itulah falsafah sebenarnya soal social safety net. Yang bukan saja Malaysia, tapi banyak negara lain mengamalkan sistem social safety net dalam berbagai kaedah. Berbalik kepada kritikan Dr. Mahathir ini, Datuk Seri, beliau ada menyebut tentang kes Altantuya Sharibuh. Kita semua sedia akur dan kita maklum bahawa sebenarnya mahkamah telah pun membuat keputusan kes ini, sudah pun berlalu. Tapi ada pula timbul kritikan daripada Datuk Seri Dr. Mahathir yang mengatakan siapakah yang memberi arahan kepada pegawai polis yang terbabit untuk membunuh Altantuya. Jadi kita rasa perkara ni pelik sebab kes itu sudah pun berlalu. Apakah Datuk Seri ada terbabit dalam perkara ni? Ini cerita 2008, dah lama dah. Sebenarnya saya dah melafazkan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi 3 kali. Termasuk di sebuah masjid di Pematang Pauh pada tahun 2008 bahawa saya tidak mengenali Altantuya dan saya tidak terlibat sama sekali, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Dan pihak polis telah menjalankan siasatan. Dan pada masa itu Yang Amat Berhormat Pak Lah Tun Abdullah Badawi sebagai Perdana Menteri dah melaporkan
Dan Ketua Polis Negara pada ketika itu dah buat kenyataan bahawa saya tidak terlibat. Dan tidak ada bukti sama sekali yang telah timbul bahawa saya pernah mengenali Altan Tuya. Tak ada langsung. Tak ada gambar, tak ada tulisan, tak ada apa. Tak ada saksi dan sebagainya. Dan mahkamah telah putuskan prosesnya sampai ke Federal Court. Apakah hari ini kita nak persoalkan integriti mahkamah kita yang kita duk pertahankan selama ini? Ya. Difahamkan Datuk Seri sebenarnya sebelum ini pernah bertemu dengan Tun Dr. Mahathir sendiri mengenai beberapa isu. Adakah beliau bertanya dengan Datuk Seri soal kes Altan Tuya ini? Tidak secara langsung, tapi kita pernah sekali itu bincang. Tapi dalam perbincangan itu saya lihat beliau tak persoalkan pelibatan saya dalam soal Altan Tuya. Dan saya anggap ini perkara ini tak berbangkit sama sekali. Bila saya bincang dengan Tun Mahathir, saya tunjuk bahawa saya tetap hormat dia. Misalnya, walaupun saya sebagai Perdana Menteri, tapi saya pergi ke rumah dia. Saya tak benarkan dia datang ke rumah saya. Tapi macam mana pun, bila kita bincang, kesudahannya saya perlu membuat keputusan sebagai Perdana Menteri. Dan dia faham apabila Datuk Seri berjumpa dan memberi penerangan kepada dia. Tapi kenapa ditimbulkan lagi perkara ini, Datuk Seri? Adakah dia ada satu dua perkara yang dia nak saya buat, tapi saya dah beri pandangan atas perkara ini. Misalnya dia tak setuju BRIM. Dia minta saya buat jambatan bengkok menggantikan tambak Johor yang ada sekarang. Saya dah bagi pandangan dia atas hal ini dan sebagainya. Jadi saya anggap ini sebagai perbincangan antara dua individu agak sehat kalau kita ada perbezaan pendapat. Tapi macam mana pun akhirnya saya kena bertanggungjawab pada rakyat dan pada parti. Dan kebanyakan perkara ini saya bawa dalam kabinet. Kabinet putuskan perkara ini. Datuk Seri, kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung selepas ini. Teruskan bersama edisi khas Soal Jawab bersama Yang Amat Berhormat dan Menteri. Kita akan kembali selepas ini. Bicara isu semasa. Merangkumi segenap ruang. Semuanya dalam Ruang Bicara secara langsung Isnin hingga Jumaat hanya di Bernama TV. Batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Anda masih bersama kami dalam edisi khas Soal Jawab bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri, saya nak beralih kepada soal 1MDB. Ya. Ada pihak-pihak yang mendakwa urus niaga 1MDB dengan didalangi oleh beberapa personaliti tertentu amatlah meragukan sekali. Apa komen Datuk Seri? Saya nak jelaskan bahawa 1MDB ini merupakan sebuah badan yang kita sifatkan sebagai sebuah investment company. Bermula dengan paid up capital hanya 1 juta saja. Berbanding dengan PNB, Khazanah, badan-badan yang lain ni, kita bagi macam-macam suntikan modal. Tetapi untuk 1MDB cuma 1 juta ringgit sahaja.
Bila 1MDB nak mengembangkan perniagaannya, dia terpaksa meminjam. Tetapi aset-aset yang telah pun diperolehi oleh 1MDB melebihi liability-nya. Ini saya nak tekankan, melebihi liability. Kita perlu memberi masa kepada 1MDB untuk membangunkan ataupun mencairkan aset-aset ini supaya dia dapat melunaskan hutang-hutangnya. Kita boleh petikaikan business modelnya. Saya sedia mendengar pandangan-pandangan yang berbeza dalam business modelnya. Tapi apa saya nak tegaskan di sini bahawa saya tidak kondon dan saya tak boleh terima kalau ada apa-apa salah guna kuasa dalam 1MDB. Misalnya kalau duit dilesapkan ke ataupun disiphonkan ke dan sebagainya. Sebab tu bila Deloitte sebagai auditor telah pun mengesahkan auditnya, saya masih tak puas hati. Saya telah bawa cadangan dalam kabinet supaya ketua audit negara menyemak balik secara terperinci. Dan setelah audit ketua audit negara menyemak, saya minta PAC meneliti pula. PAC dalam PAC Public Accounts Committee ada pembangkang. Mereka boleh membincangkan laporan ketua audit negara. Jadi apa yang saya nak katakan, biarlah proses ini berjalan, ya, bagi tempoh. Sebab kalau kita dakwa, ada banyak bezanya kalau kita kata duit telah dilesapkan ataupun ada pinjaman, beza. Ya. Dan saya juga minta ketua audit negara tolong sahkan, ada ke tidak dana 1MDB ini disalahgunakan untuk membuat filem ke, umpamanya. Saya nak tahu. Dan ini antara perkara-perkara yang mesti ditentukan oleh laporan ketua audit negara dan seterusnya disahkan ataupun sebaliknya oleh PAC. Adakah tempoh masa tertentu diberikan, Datuk Seri, kepada ketua audit negara dan juga PAC? Kita tak beri tempoh, tapi mereka perlu membuat itu dengan seberapa segera yang boleh. Siasatan yang rapi dan seberapa segera yang boleh. Sebab saya nak rakyat tahu, sebab saya telah beri jaminan bahawa dalam urusan 1MDB ini, kalau ada salah guna kuasa, maka kita tidak akan pertahankan sesiapa. Ada juga pihak yang bertanya, wang 1MDB ini yang dipindahkan dari Cayman Island dibawa ke Singapura, tetapi tidak dibawa balik ke Malaysia. Mengapa, Datuk Seri? Pertamanya, duit itu tidak di Cayman Island. Cayman Island ini merupakan pendaftaran saja. Sebab dia merupakan tax haven. Banyak syarikat, ada 200 syarikat Malaysia yang ada Cayman Island account. Tak ada salahnya ada Cayman Island account. Mereka simpan duit ini di luar sebab mereka ada hutang. Hutang dalam bentuk hutang luar. Jadi daripada mereka bawa balik ke Malaysia, elok mereka simpan di luar sebab mereka boleh dapat keuntungan dari segi foreign forex dan sebagainya. Masa akan menentukan, tapi dalam masa tertentu duit itu akan dibawa balik ke Malaysia. Jadi tidak ada kaitan dengan syarat-syarat yang dikenakan oleh bank negara untuk dibawa balik wang itu ke dalam negara kita sendiri, Datuk Seri? Ya, sistem kita bebas. Apa-apa kita nak buat pun, dia dengan pengesahan daripada bank negara. Jadi bank negara tahu tentang movement of funds dan sebagainya. Ya. Adakah Datuk Seri pernah jelaskan perkara 1MDB ini kepada Tun Dr. Mahathir? Saya secara langsung tidak, sebab dia tak bangkit secara terus dengan saya, tapi saya tahu bahawa lembaga pengarah 1MDB dan ketua eksekutif 1MDB ada berjumpa dengan beliau, menerangkan keadaannya. Ya. Adakah Datuk Seri memohon pihak pengurusan 1MDB agar lebih transparan dalam urus niaga yang akan datang supaya rakyat mendapat maklumat yang secukupnya? Ya, begitulah dengan penyusunan semula pengurusan 1MDB. Saya harap sedemikian. Begitu juga kita telah umumkan program rationalisation
kita sekarang dalam proses pelaksanaan langkah rationalisation of 1MDB. Kita perlu tempoh masa sikit, tetapi plannya sudah disediakan dan kita dalam peringkat pelaksanaan. Tadi Datuk Seri sebut tentang pembikinan filem ni, hasil daripada yang dituduh daripada 1MDB ni. Kenapa Datuk Seri bangkitkan soal pembikinan filem itu? Apakah dia implikasinya? Sebab ada dakwaan-dakwaan sedemikian. Saya tidak maulah mempertahankan apa-apa sebab ia melibatkan ahli keluarga saya, tetapi saya nak Ketua Audit Negara mengesahkan perkara ini. Okey. Saya nak beralih kepada akta hasutan, Datuk Seri. Pada satu ketika dahulu, Datuk Seri sendiri mengatakan kemungkinan akta hasutan ini akan dikaji semula. Ya. Tapi baru-baru ini keputusan telah dibuat bahawa akta hasutan akan kekal. Jadi banyak pihak yang mengkritik Datuk Seri atas keputusan yang berubah-ubah itu. Apa komen Datuk Seri? Sebenarnya bila saya kata bahawa akta hasutan akan dikaji semula, dia tidak bererti bahawa peruntukan-peruntukan yang menjadikan sesuatu bentuk dakwaan yang boleh disifatkan sebagai hasutan tidak kita masukkan dalam akta baru. Ya. Cuma nama akta hasutan Sedition Act tu boleh dianggap sebagai controversial sebab asal usul sedition itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang dulu. Jadi kita nak melihat secara lebih positif. Ya. Dia misalnya air dalam gelas, separuh kosong ke separuh penuh, itu saja. Tapi saya sedar bahawa dalam negara kita ni, negara yang berbilang kaum, berbilang agama ni, kita mesti ada undang-undang yang menyekat dan membenteras sesiapa yang boleh membuat dakwaan, kenyataan dan apa-apa berita dalam majalah ke tulisan dan sebagainya yang boleh menghasut rakyat, membenci rakyat, sehingga kan timbul rusuhan, perbalahan dan rusuhan. Dan ini mempertahankan semua kaum, semua kepercayaan, bukan saja orang Islam, orang Melayu, tapi yang bukan Islam, yang bukan Melayu juga dipertahankan supaya negara kita ni aman. Kalau kita tak sentuh soal agama, tak menghina agama orang lain, tidak menidak soal kewarganegaraan orang lain dan sebagainya, tidak mengatakan orang tu pendatang ke dan sebagainya, amanlah negara kita. Ini tidak berarti bahawa kita tak boleh mengkritik kerajaan. Sebab dalam pindaan akta ni kita kata peruntukan mengkritik kerajaan itu kita masukkan. Kalau dulu misalnya kita boleh dakwa mana-mana pihak yang mengkritik kerajaan sebab ada peruntukan dalam Sedition Act yang sedia ada. Kita dalam pindaan Sedition Act kita masukkan mereka boleh kritik kerajaan. Tetapi kritik kerajaan bukan berarti mereka boleh menghasut rakyat supaya menjatuhkan kerajaan melalui tunjuk perasaan umpamanya. Itu salah. Tapi kalau dia kata tukar kerajaan waktu pilihan raya, itu tak salah. Jadi inilah yang kita nak diamalkan dalam negara kita, bahawa sistem demokrasi yang sihat dan bertanggungjawab. Sebab saya sebagai Perdana Menteri, tanggungjawab saya ialah menjaga keamanan dan keselamatan negara. Kalau tak ada keamanan, keselamatan, tak ada apa guna bagi kita semua. Ada juga kalangan parti pembangkang yang menganggapan bahawa akta hasutan ini sebenarnya adalah untuk memerangkap mereka. Adakah ini benar? Tak benar. Mereka pembangkang, mereka boleh kata, boleh kritik kerajaan. Mereka boleh kata kerajaan tak bagus, nak tukar kerajaan. Waktu pilihan raya, mereka boleh kata. Tentu sekali ini amalan demokrasi. Bukan ini amalan demokrasi, ini amalan demokrasi. Yang kita tak nak kalau mereka
mengeksploitkan soal-soal agama, soal-soal kaum, menghasut rakyat. Jadi kalau mereka menghasut rakyat, rakyat marah, timbul perbalahan, kesudahannya berlaku rusuhan kaum antara agama dan sebagainya. Siapa yang akan menderita? Rakyat akan menderita. Ya. Negara rosak. Jadi inilah yang kita nak elakkan. Akta hasutan mungkin terguna pakai untuk masalah-masalah yang wujud di dalam negara. Tapi sekarang ini muncul pula ancaman baru kepada negara, Datuk Seri, iaitu ancaman daripada pengikut-pengikut IS. Jadi bagaimanakah Datuk Seri melihat kerajaan akan menangani perkara ini daripada berlarutan? Itu sebab kita perkenalkan akta baru ini, supaya kita boleh bertindak dengan kekuasaan baru, tetapi dia dikhususkan kepada soal violent extremism, pengganas-pengganas yang menggunakan kekerasan, bakal menggunakan kekerasan. Saya tahu yang menjadi dipertikaikan dia merupakan preventive detention. Ada elemen preventive detention. Tetapi dia tak boleh samakan dengan ISA sebab kuasa menahannya, kuasa badan khas yang terdiri daripada mungkin hakim ataupun bekas hakim, orang yang ada kredibel, bukan kuasa diberikan kepada badan eksekutif. Jadi kalau kita nak tahan orang pun, kita mesti beri bukti yang boleh meyakinkan badan khas ni dan mereka boleh buat keputusan. Kalau kita tunggu sesuatu kejadian berlaku, katalah sebuah bom telah diletupkan, tentu kesannya cukup dahsyat, implikasinya cukup buruk. Jadi sebelum sesuatu itu berlaku, kita ambil tindakan di bawah akta yang baru ini, tetapi kita mesti ada bukti yang cukup. Misalnya kita dah tahu dia dah ada bom, dah buat bom, tunggu masa saja nak bergerak dan bertindak. Masa tu kita dalam keadaan sedemikian, kita boleh ambil tindakan di bawah akta yang baru ini. Dalam pada Datuk Seri menangani isu-isu panas kebelakangan ini, banyak yang menyentuh tentang kerajaan, kepimpinan Datuk Seri dan sebagainya. Bagaimanakah sokongan yang Datuk Seri terima daripada anggota-anggota kabinet sendiri dan juga di kalangan parti-parti komponen Barisan Nasional dan UMNO sendiri? Alhamdulillah, setakat ini sokongannya sangat baik. Banyak pihak telah buat kenyataan secara terbuka di kalangan anggota kabinet, parti-parti komponen, ketua-ketua bahagian, ahli yang berhormat dan sebagainya. Yang sebelum tadi, tengah hari petang tadi, wanita UMNO buat kenyataan dan sebagainya. Jadi saya lihat bahawa parti ada bersama-sama dengan saya, di belakang saya, untuk terus memimpin parti dan negara. Tapi seperti mana saya kata bahawa saya boleh menerima kritikan, tetapi kesudahannya saya bukan bertanggungjawab pada mana-mana individu, saya bertanggungjawab pada rakyat Malaysia dan pada parti. Bagaimana pula dengan pandangan Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa sekiranya Datuk Seri terus memimpin negara, UMNO dan Barisan Nasional akan tewas dalam pilihan raya akan datang? Itu pendapat peribadi Tun Dr. Mahathir. Apa yang kita dalam parti merasakan bahawa soal kejayaan pada UMNO Barisan Nasional bergantung kepada kekuatan kita. Kekuatan kita hanya akan menjadi sesuatu kenyataan kalau sekiranya kita padu dalam parti kita. Kalau kita padu dan kita tak berbalah sesama kita, tak ada unsur-unsur sabotaj dalam parti dan sebagainya, saya yakin insya-Allah kita boleh menang dalam PRU 14 yang akan datang. Tapi kritikan-kritikan ini nampaknya berterusan, ya, Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri keep on moving forward dengan kritikan-kritikan yang tak pernah sunyi ini dan mungkin tidak akan berakhir?
kritikan pada kali ini lebih daripada biasa lah. Lebih sengit daripada biasa. Tapi saya terimalah ini asam garam politik yang mana bukan semua keadaan akan wujud keadaan yang tenang dan selesa sepanjang masa. Sebaliknya, kritikan ini saya terima walaupun pedih, tetapi pokok pangkalnya saya bertanggungjawab pada rakyat dan kepada parti. Selagi rakyat dan parti memberi mandat pada saya, meletakkan amanah, saya tetap akan teruskan kepimpinan negara dan parti. Datuk Seri, kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung selepas ini. Masih bersama kami dalam edisi khas bersama Yang Amat Berhormat dan Menteri. Datuk Seri, ada juga kalangan yang berpendapat perkara yang dibuat nampak jelas oleh kerajaan ialah dari segi pemberian BRIM. Ya, itu nampak. Ada kalangan yang berpendapat sebenarnya tidak ada perkara-perkara projek-projek lain yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Adakah dakwaan ini benar? Tidak. Kalau kita lihat pencapaian negara kita, pertamanya saya mula dengan data-data makro. Kalau kita lihat dari segi kadar pertumbuhan, tahun sudah kita mencapai tahap kadar pertumbuhan 6%, antara yang tertinggi di Asia Tenggara ni, ya. Satu. Kedua, kalau kita lihat dari segi penambahan kekayaan GNI sejak 2009 ya sampai 2014 bertambah 47%. Itu merupakan satu kadar peningkatan GNI yang begitu tinggi. Kadar kemiskinan misalnya sekarang ni tahapnya 1% saja. Kita telah mewujudkan 1.5 juta pekerjaan misalnya. Dan kita telah beri peluang untuk ramai pihak mencapai kelulusan dah menjadi middle class dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi on the ground sebenarnya, keadaan sebenarnya, bekalan api, elektrik, jalan, asas, terutama sekali untuk Sabah dan Sarawak, banyak yang kita telah tunaikan. Dan program-program yang kita jalankan, misalnya bawah satu azam, latihan keusahawanan, bantuan pada SME dan sebagainya untuk peniaga-peniaga dan sebagainya. Banyak yang kita telah lakukan. Ini semua kita telah rakamkan dalam buku-buku yang kita dah maktubkan dalam risalah-risalah dan sebagainya, dalam surat khabar. Jadi nak kata kita tak buat banyak itu tidak benar. Sebenarnya kita dah buat terlalu banyak, termasuk projek seperti MRT dan sebagainya. Yang terbaru saya melancarkan Pan Borneo Highway yang ditunggu-tunggu 50 tahun oleh rakyat Sarawak. Hari ini mula
pelaksanaannya. Jadi kalau kita lihat segala-galanya, kita boleh tengok di Malaysia ni memang banyak perubahan yang dilakukan. Projek perumahan rakyat. Banyak ya, termasuk projek perumahan rakyat. Semalam saya lancarkan projek perumahan untuk pejabat-pejabat awam. 1,500 pejabat awam Ya. akan menerima rumah mampu dimiliki oleh mereka. Kita dah janji nak buat 1 juta rumah mampu dimiliki dalam tempoh 5 tahun. Jadi ini semua komitmen kerajaan yang kita sedang laksanakan. Adakah Datuk Seri berpuas hati dengan kerja-kerja untuk membangunkan semula kediaman mangsa-mangsa banjir di Kelantan? Setakat ni saya fikir saya banyak yang boleh kita lakukan lagi. Saya tidak begitu puas hati sebenarnya. Saya ingat saya rasa perlu lagi ditingkatkan. Saya harap kerjasama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri ni lah dapat diperkokohkan lagi. Terutama sekali nak beri tanah. Sebab tanah di bawah kerajaan negeri. Kalau kita ada tanah, peruntukan kewangan dah bersedia dan kita boleh serahkan untuk dibina rumah-rumah baru. Ya. Kita dapati tahun ini tahun ke-6 Datuk Seri di dalam jawatan sebagai Perdana Menteri. Apakah agaknya perancangan Datuk Seri seterusnya, the way forward for Malaysia untuk langkah ke hadapan bagi Malaysia? Langkah ke hadapan, the way forward, kita telah jelaskan, kita telah paparkan kepada rakyat. Sampai pada tahun 2020 ni, kita nak Malaysia menjelma sebagai sebuah advanced economy, sebagai sebuah negara maju. Ya. Dalam pada itu, kita tahu bahawa bila kita isytihar Malaysia sebagai negara maju, insya-Allah, bukan semua rakyat akan rasa dia sebahagian daripada ekonomi maju. Sebab kita gunakan penilaian ataupun kriteria average income. Ya. Ada yang bawah below average dia akan merasakan mungkin kedudukan mereka itu tidaklah begitu besar perubahannya. Tambah-tambah lagi kalau harga komoditi seperti getah masih berada di paras yang rendah, harga sawit dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok ni kita perlu lihat bagaimana kita boleh beri tumpuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Saya akan melihat pada rancangan Malaysia ke-11 ni apa yang boleh kita masukkan sebagai program-program tambahan, misalnya latihan kemahiran, latihan teknikal, keusahawanan. Ini mesti kita beri tumpuan sebab ini boleh membuat perubahan yang besar kepada pendapatan rakyat. Selepas tahun 2020 itu kita akan lihat semula. Tapi our immediate goal, kita punya sasaran dalam masa yang terdekat ini, dalam masa terdekat maksud saya dalam 5 tahun yang akan datang, semestinya untuk menjayakan wawasan negara. Adakah Datuk Seri berpuas hati tentang langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan wawasan 2020, idea yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad itu akan terus kita capai? Saya yakin kalau kita kadar pertumbuhan kita dapat kita pastikan dalam lingkungan 5% setahun. Kalau kita lihat dari segi per capita income, insya-Allah kita boleh dikategorikan, diiktiraf, dimartabatkan sebagai sebuah negara maju, insya-Allah menjelang tahun 2020. Tetapi saya juga sedar bahawa ini average income, saya terangkan tadi. Jadi kita mesti sedar bahawa ada kelompok-kelompok yang mana pendapatan bawah average ni yang merasakan mungkin kedudukan mereka itu tidaklah mereka merasakan sebahagian daripada sebuah negara maju. Inilah yang kita mesti beri tumpuan supaya pendapatan kelompok yang bawah pada kita kata below 40%, bawah 40% average ni, bawah pada average 40% ke bawah, mesti kita beri tumpuan yang lebih. Ada juga pihak yang berpendapat, Datuk Seri, bahawa
kritikan-kritikan yang datang dari berbagai pihak ni, terutama sekali the latest daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, mungkin tidak akan berhenti. Bagaimanakah Datuk Seri bercadang untuk menangani perkara-perkara ini dalam perjalanan kita menuju ke wawasan 2020 ni? Adakah ia akan memberi kesan kepada Datuk Seri sebagai pemimpin negara? Saya merasakan bahawa apa yang saya patut lakukan ialah teruskan sikap saya. Maknanya saya terbuka. Setiap kritikan itu saya akan timbang dan saya lihat kalau ada apa-apa kekurangan dalam pentadbiran saya. Saya tak pernah kata bahawa saya tak melakukan sebarang kesilapan. Saya akui bahawa setiap manusia itu bukanlah perfect. Tak ada manusia yang tak ada buat kesilapan, kepincangan, hakikatnya. Jadi maknanya saya bersedia untuk melakukan penambahbaikan. Tetapi kalaulah saya merasakan bahawa apa saya buat itu dapat sokongan daripada parti, daripada rakyat, maka saya akan teruskan dasar-dasar saya, keputusan-keputusan saya, sebab pada hakikatnya penentuan hala tuju negara ini bukanlah ditentukan oleh mana-mana individu, tapi ditentukan oleh rakyat dan parti. Dan kedudukan Datuk Seri sebagai pemimpin parti ditentukan oleh parti, ahli-ahli parti sendiri. Ahli parti dan kesudahan pada rakyat. Dia ada dua proses. Maknanya antara pilihan raya, parti akan tentukan. Tetapi waktu pilihan raya, rakyat akan membuat kata putus. Saya nak sentuh sedikit mengenai bagaimana Datuk Seri membahagikan masa dari segi weightage, wajaran antara hal-hal keluarga dengan hal-hal negara. Bagaimanakah Datuk Seri mengimbangi perkara ini? Setiap individu ada caranya. Tapi bila dah jadi Perdana Menteri ini, masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri, orang kata private time tu memanglah amat terbatas. Tetapi saya cubalah untuk mengimbangi antara kerja-kerja untuk parti, untuk rakyat, untuk kerajaan. Dan di samping itu, kalau ada masa terluang tu, saya cuba bersama-sama dengan keluarga dan juga membuat latihan riadah, umpamanya exercise itu mustahak, dan kewajipan kita kepada Allah kita mesti tunaikan. Pada pandangan Datuk Seri, apakah dia faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada perpecahan dan kejatuhan, sama ada dari segi parti ataupun sesuatu kerajaan? Ini harapan daripada kalau Datuk Seri. berlakunya sesuatu krisis dalaman parti, kalau ada parti itu berpecah misalnya kepada 2 kumpulan ataupun 3 kumpulan, dan kita hilang kepercayaan sepenuhnya kepada kepimpinan negara dan parti, maka parti akan lemah. Bila parti lemah dari dalam, parti boleh tewas. Saya selalu mengingatkan ahli-ahli parti bahawa tak mungkin, saya kata tak mungkin parti kalah kerana ancaman asakan dari luar. Tetapi parti boleh kalah kerana perpecahan dari dalam. Bagaimana beliau di peringkat negara untuk keseluruhan rakyat Malaysia? Saya kena hadapi zaman sekarang ni zaman persepsi sebenarnya, bukan realiti. Dengan pengaruh social media yang begitu berleluasa hari ini. Tak pernah macam dulu tak ada social media. Zaman Tun Mahathir tak ada social media. Zaman sekarang ni social media berperanan besar. Jadi inilah satu yang kita terpaksa membuat pengubahsuaian dari segi pendekatan kita supaya menangani masalah persepsi. Dan persepsi ini kalau tak ditangani boleh menjadi realiti. Inilah saya lihat sebagai mungkin cabaran yang paling besar
bagi saya dan bagi rakan-rakan saya ialah untuk menangani persepsi. Kita semua tahu bahawa keluarga Datuk Seri sendiri daripada Allahyarham Tun Abdul Razak mempunyai perhubungan yang cukup erat dengan Tun Dr. Mahathir sendiri. Ini pertalian yang begitu lama ya. Walaupun dengan kritikan daripada Tun Dr. Mahathir ini, bagaimanakah Datuk Seri melihat Tun Dr. Mahathir? Adakah pandangan Datuk Seri kepada beliau sudah berubah? Kalau dulu Datuk Seri sendiri melihat beliau sebagai seorang bapa dan Datuk Seri sendiri merupakan anak didik beliau, adakah pandangan seumpama itu sudah berubah kerana timbulnya kritikan-kritikan terbaru daripada Dr. Mahathir? Saya akan timbang apa-apa kritikan Dr. Mahathir. Tetapi saya ingin menyatakan bahawa hakikatnya saya bertanggungjawab pada rakyat dan parti. Sama ada hubungan kita ni macam dulu ke tidak, masa akan tentukan. Tapi bagi saya beriltizam untuk menyerahkan kedudukan saya pada rakyat dan pada parti. Bukan bererti bahawa saya tidak menghormat mana-mana individu, tapi itu soal individu. Tetapi dari segi hakikatnya, saya mesti serahkan kedudukan saya pada parti, pada rakyat dan pada parti. Apakah hasrat Datuk Seri kepada ahli-ahli parti dan juga kepada rakyat keseluruhannya supaya kita dapat keluar daripada kemelut ini dan bawa negara kita ke tahap yang lebih baik? Pada saya, kita mesti lihat yang penting ni apa. Yang penting ni ialah soal the big picture. Yang penting ialah soal masa depan kita, hala tuju kita. Kita jangan benarkan sesuatu isu tu yang digembar-gemburkan seolah-olah negara kita ni sudah ekonominya sudah hancur ataupun kita sudah bermasalah sampai tak boleh ditangani. Itu tidak benar sama sekali. Kita mesti yakin bahawa kita pada hala tuju yang baik, yang benar, cara positif. Dalam pada itu, kalau ada apa-apa kelemahan, kita perbaiki, kita betulkan. Sebab saya kata mana-mana kerajaan di dunia pun tak ada yang perfect. Mesti ada kelemahan. Zaman Tun Dr. Mahathir pun tak perfect juga. Zaman saya pun tak perfect. Tetapi kita mesti sedar bahawa kita ni mempunyai sikap yang terbuka. Kita betulkan keadaan supaya hari esok nanti lebih baik daripada hari ini. Apakah harapan Datuk Seri seterusnya sebagai yang terakhir? Harapan saya ialah bahawa rakyat akan terus bersama-sama dengan kerajaan yang ada sekarang ni. Mungkin tak semua, tapi biar sebahagian besar. Sebab kita mewarisi sebuah negara yang mempunyai masa depan yang begitu cerah sekali. Mereka lihat Malaysia ni sebagai sebuah negara contoh, model. Mana-mana saya pergi luar negara pun model. Janganlah kita mempolitikkan keadaan ini terlalu sangat sehingga kan menghancurkan kepentingan negara. Politik tidak boleh mengatasi kepentingan negara. Kalau semua rakyat sedar, insya-Allah kita mempunyai masa depan yang begitu baik sekali. Kita boleh berbeza pendapat, tak ada masalah. Asalkan kita gunakan cara yang baik, cara berhemah, cara penuh bertanggungjawab, masa depan Malaysia insya-Allah tetap terjamin. Dengan kata-kata itu, Datuk Seri, kami ucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mohd Datuk Seri kerana sudi bersama edisi khas soal jawab malam ini. Terima kasih Datuk Seri. Saudara, itu sahaja yang sempat kita bersama dalam edisi khas bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kami ucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara sekalian kerana bersama kami dalam rancangan khas ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum. Selamat malam.